presiden-presiden tertentu. Saya bagi satu contoh. Saya buat analisis ketika zaman Presiden Trump 2017 hingga 2021. Pada waktu ini harga emas naik sebanyak 52%. Okey, slide boleh nampak? Cun. Okey. Jadi, dalam tempoh 4 tahun pentadbiran Trump, harga emas naik 52%, iaitu purata kenaikan 13% setahun. Jadi tuan-tuan, dengan kata lain, kita dapati harga emas naik 13% setahun secara purata daripada Donald Trump masuk office sehinggalah Donald Trump meninggalkan office. Jadi, pada 21 Januari 2017, Donald Trump akan sumpah harga emas $1,210. Kemudian bila dia tinggalkan White House, 1840 USD. Tetapi saya nak bagi tahu, tuan-tuan cuba tengok graf harga emas. Tuan-tuan dapati walaupun dia naik 52%, tetapi dia tidak naik straight line. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, kemudian dia turun sangat banyak, kemudian dia naik sangat banyak. Jadi tuan-tuan, untuk pelabur emas, kita sebenarnya tidak perlu buat market timing. Dengan kata lain, kita tak tahu bila market nak naik, bila market nak jatuh, we didn't know. So salah satu daripada resepi untuk pelabur emas ataupun penyimpan emas adalah don't time the market. You don't know how market is going to react, nak naik ke nak turun. Kita cuma boleh buat belian secara konsisten. Kejap lagi saya cerita dengan lebih lanjut. Baik, now Joe Biden masuk ke dalam White House. Presiden baru 20 hari bulan 1. Baru berapa hari Joe Biden masuk office? Sekarang 29, baru 9 hari. Tuan-tuan, apakah faktor-faktor yang boleh menggerakkan harga emas ketika zaman Presiden US yang baru Joe Biden? Yang pertama adalah COVID-19. COVID-19 bermula ketika zaman Donald Trump, tetapi dia menjadi sangat serius dan masih lagi berlarutan sehingga zaman Joe Biden. Walaupun vaksin telah ditemui, tetapi proses vaccination belum start. Okay, walaupun kita duk dengar vaksin dah ada. Kat Malaysia mana ada lagi orang kena cucuk vaksin. Dan virus COVID-19 masih lagi menjadi satu kesan satu wabak yang menyebabkan ekonomi dunia mengucuk. Bayangkan dekat Malaysia kita dah ada PKP version 2. Vaksin ada pun vaksin tak sampai lagi, ekonomi kena tutup. Dulu kerajaan try buka sekejap waktu cuti sekolah. Buka sekejap je, lepas tu kes meningkat dengan tinggi sebab COVID-19 dia terlampau bahaya, dia contagious ni dia cepat merebak. Jadi even sekarang COVID-19 dia ada varian-varian yang baru. Dan yang terkini, tuan-tuan, New Zealand telah ada satu kes saja COVID-19 varian South Africa. Jadi satu kes sahaja yang berlaku di New Zealand menyebabkan New Zealand menutup ekonomi dia, menutup flight. Australia stop flight ke New Zealand. Sebab apa? Satu kes. Baru satu kes New Zealand ada berapa juta rakyat. Kenapa? Sebab walaupun satu kes, jangan main-main tuan-tuan, satu kes ni boleh jadi beribu-ribu, beratus ribu kes, beratus ribu kematian. So, faktor yang boleh menggerakkan harga emas adalah COVID-19. Jika COVID-19 tidak berjaya dikekang, dia masih lagi ada mutasi, kita masih lagi terpaksa PKP, maka berkemungkinan besar harga emas akan naik. Sebab bila ekonomi mengucuk, orang yang ada duit tidak berani invest dalam syarikat. Tak berani buka syarikat, tak berani expand syarikat. Malah mengucupkan lagi operasi syarikat, buang pekerja. Jadi orang tak invest in company, orang yang ada duit mereka akan invest dekat safe haven, iaitu gold. Dalam situasi
ekonomi, politik yang buruk, gold akan naik secara slow-slow. Kita panggil apa? Gold is a negative barometer and fear barometer. Negative situation, gold naik. Fear, orang takut, gold naik. So itu dia yang saya projek COVID-19. Yang kedua, package pemulihan ekonomi 1.9 trilion USD. Joe Biden, dia punya package rancangan ekonomi COVID-19 sangat-sangat besar, masif, 1.9 trilion. Sehingga kan dikatakan bahawa US punya hutang meningkat dengan mendadak because ni dia cetak duit 1.9 trilion untuk memulihkan ekonomi. Tuan-tuan, apa kesan apabila duit dicetak terlampau banyak? So ramai orang tanya saya, apa kesan 1.9 trilion kepada harga emas? Tuan-tuan, bila kerajaan mencetak duit terlampau banyak dan duit ini diberikan sebagai bantuan kepada rakyat, diberikan bantuan kepada syarikat, company-company, dia tujuan dia adalah untuk menggalakkan perbelanjaan, to stimulate the kita panggil perbelanjaan. Jadi orang ada duit, bila mereka berbelanja, mereka beli barang, contoh kita beli roti, jadi kilang roti akan beroperasi. Kilang roti akan membesarkan dia punya bisnes. Jadi kilang roti akan hire pekerja. Jadi dengan kata lain, expenses, spending akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Tetapi jika terlampau besar spending, orang semua ada duit, dia boleh mengakibatkan ekonomi itu jadi hangat. Jadi duit terlampau banyak, orang tak semestinya beli roti, orang akan pergi beli benda lain. Orang boleh melabur dalam pasaran saham, orang semua ada duit masuk saham, saham jadi bubble. Ataupun duit banyak, dia mengejar barang-barang yang sedikit, barang-barang kilang nak besarkan operasi, ambil masa, tapi duit yang mengejar tu banyak. Jadi ini mengakibatkan risiko inflasi. Jadi dengan kata lain, duit yang terlampau banyak, risiko inflasi. Dan gold, emas adalah pelindung ketika inflasi. Jika inflasi, data inflasi menunjukkan ada peningkatan, maka pelabur-pelabur cakap, buat apa aku pegang duit? Aku pegang duit inflasi 5%. Kalau tidak 3%, naik 5%. Jadi rugilah pegang duit. Hilang lagi 5% setiap tahun. Jadi orang tak nak pegang duit. Orang akan letak duit ini ke dalam satu, kita panggil safe haven punya aset, iaitu emas dan juga perak. That's why emas dan perak akan naik harga, akan naik nilai dia apabila inflasi jadi tinggi. That's why data inflasi kita kena tengok selepas package rancangan. Dan yang ketiga, trade war antara US dengan China. Slide tak jalan. Sekarang slide jalan tak? Okey. Slide tak jalan. Okey, boleh? Okey, next. Trade war antara US versus China. Tuan-tuan, ketika zaman Donald Trump, dia bergaduh saja dengan China. Sehingga kan hubungan di antara China dengan US berada dalam tahap yang terendah. Kenapa benda ni penting, tuan-tuan? Sebab US adalah ekonomi power nombor 1. China ekonomi power nombor 2. Nombor 1 bila bergaduh dengan nombor 2, dia akan mengakibatkan ketegangan politik, ketegangan ekonomi. Dia akan menyebabkan ada blok-blok ekonomi. China dengan blok ekonomi dia, geng-geng dia. US dengan blok ekonomi dia. So mereka akan berlawan. Bila berlaku perlawanan trade war ni, dia mengakibatkan, kita panggil, dia akan efek political also. Politik pun jadi hangat. So bila politik jadi hangat, dia mengakibatkan instability. Instability ni maksud dia apa? Maksud dia tiba-tiba Presiden US announce, dia buat announcement, kami nak kenakan tarif kepada China. China pula cakap, kami nak membalas dendam, kami nak bertindak balas. Jadi tuan-tuan, investor ni, pelabur-pelabur tidak suka uncertainty. Tuan-tuan,
pelabur-pelabur tidak suka ketidaktentuan. Contoh, tiba-tiba orang beli saham syarikat China, tiba-tiba Presiden US pergi blok ataupun pergi mark syarikat ni. Nak delisting daripada saham. Itu semua ialah uncertainty. Tidak ada orang yang suka ketidaktentuan. So sebab tu bila berlaku situasi tidak tentu, pelabur-pelabur akan lari kepada gold. Jadi inilah tiga benda besar yang saya projek akan efek kepada harga emas. Tapi yang paling penting sekali ni, personal opinion saya adalah package 1.9 trilion US dollar pemulihan ekonomi tu dia akan efek tu kepada harga emas. Dia boleh menyebabkan harga emas naik. Baik. Now kita pergi kepada strategi pelaburan emas tahun 2021. Tahun ini. Tuan-tuan, strategi pelaburan emas tahun 2021, nombor satu, tuan-tuan decide. Adakah tuan-tuan nak jadi penyimpan emas? Ataupun tuan-tuan cakap, tahun ni tuan-tuan nak jadi pelabur emas? Ataupun tuan-tuan nak jadi trader emas? Ataupun nanti saya tambah lagi satu, strategi hybrid. Penyimpan, pelabur campur buat bisnes. Okay. Jadi apa beza dia? Okay. Bagi orang yang baru nak belajar, apa maksudnya Cik Syukur penyimpan emas, pelabur emas dengan trader? Baik. Penyimpan emas, dari segi psikologi, penyimpan emas ni adalah orang yang mahu menukar duit ke dalam bentuk emas. Dengan kata lain, penyimpan emas ni orang yang mementingkan conversion. Dia tak nak tengok duit, dia tak nak pegang duit. Bagi dia, duit ni simpan pun inflasi makan, ataupun duit ni kalau disimpan pun nanti dia terguna terpakai. Dia cakap, untuk mengelakkan inflasi makan, terguna terpakai, saya nak tukar duit menjadi emas. Lepas tu apa kena buat? Kena simpan. Baik. Jika tuan-tuan menghadapi masalah, apa masalah? Satu, cuba tuan-tuan renung balik, buat muhasabah diri tahun lepas, 2020. Berapa banyak duit yang tuan-tuan boleh simpan? Tahun 2020. Sekiranya tahun 2020 tuan-tuan tak boleh simpan duit dan tuan-tuan tidak belajar ilmu macam mana cara nak mengelakkan duit bocor, maka tuan-tuan 2021 duit tuan-tuan pun tak boleh simpan juga. Jadi dengan kata lain, tahun lepas tak boleh simpan, tahun ni tak belajar, tahun ni pun tak boleh simpan juga duit. Jadi tuan-tuan, untuk orang yang tak boleh simpan duit tahun lepas, gagal menyimpan, dia tak tahu duit dia pergi mana, terguna terpakai, tuan-tuan, ubatnya hanyalah satu. Ubat untuk duit bocor ni, ikut pengalaman saya selama 13 tahun, tuan-tuan kena simpan emas. Sebab bila tuan-tuan tukar duit menjadi emas, automatik otak tuan-tuan akan cakap, emas ni kena simpan. So itu dia. Dia punya logik di sebalik kenapa nak simpan emas. Yang kedua, seronok kumpul emas. Hanya orang yang kumpul emas sahaja tahu betapa seronoknya memegang aset fizikal dalam tangan. Salah satu kelebihan emas adalah dia cantik. Dan manusia suka benda yang cantik. Jadi bila tuan-tuan pegang emas ni dalam tangan, tuan-tuan rasa dia punya kecantikan. Kita panggil aura dia. Dia susah nak cakap. Manusia ni, dia aura emas ni ialah aura yang menyebabkan manusia suka kepada dia dan suka seronok kumpul. Jadi orang yang tak simpan, tak kumpul, dia tak tahu. Jadi saya nak tuan-tuan komen, sekiranya tuan-tuan dah terkena aura emas yang menyebabkan tuan-tuan rasa seronok beli, lepas tu bila ada satu tuan-tuan rasa seronok lagi nak beli, sila komen. Cik Syukur, saya dah terkena aura emas. Saya rasa seronok kumpul emas. Saya tak tahu kenapa tapi rasa ketagih. Sila berikan komen. Sekiranya tuan-tuan adalah orang yang terkena aura suka emas. Sila komen. Saya nak tengok. Okey. Komen-komen.
Okay, sila komen, saya nak tengok. Okay, macam ni. Ada orang cakap, saya kena getah emas, saya dah terkena aura suka emas, dah ketagih simpan, saya dah terkena aura emas, saya dah terkena aura. Ada orang kena rasa, saya dah kena rasuk. Tuan-tuan, okay, saya nak cerita satu pengalaman peribadi saya, tuan-tuan. Saya sampai hari ni saya hairan benda ni berlaku kepada saya. Dia ada satu masa dulu, hobi saya adalah mengumpul jongkong 20 gram. Dulu emas public gold, dia paling kecil, jongkong 20 gram, dia 10 gram tak ada. Jadi tuan-tuan, saya ada duit, dapat income public gold, dapat untung bisnes ke apa ke, saya akan beli jongkong 20 gram. Lepas tu saya simpan. Lepas tu bila ada duit, saya beli 20 gram, saya simpan. Dan saya tak sedar, saya beli simpan, saya tak sedar berapa banyak saya simpan, sehinggalah satu hari saya decide untuk mengeluarkan 20 gram ini daripada simpanan, okay, daripada tempat peti secret saya ni, peti rahsia, saya keluarkan dan kemudian saya susun 20 gram ni. Okay, saya keluarkan daripada peti yang saya tak pernah tengok langsung, saya beli simpan, saya keluarkan daripada peti simpanan saya 20 gram, kemudian saya susun satu, saya buat staking. Saya buat stack. Lepas tu tuan-tuan saya kira. Dan saya dapati saya ada 50 ketul. 50 ketul, 20 gram. So, 50 ketul kali dengan 20 gram. Tuan-tuan, saya rasa terkejut sebab itu adalah sekilo emas. Dan saya tak sedar bahawa saya dah ada sekilo emas dalam bentuk 20 gram 50 keping. Saya tak pernah sedar kata saya ada 50 gram 20 gram 50 keping, sehinggalah bila saya keluarkan dan saya susun satu dan ada 10 kali dengan 50 stack, 50 baris. Ya Allah ya Tuhanku, saya tepuk dahi. Saya cakap, ya Allah, macam mana aku boleh ada 1 kilo tanpa sedar? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni kena panahan cinta emas, tuan-tuan kumpul sikit-sikit, tuan-tuan tak sedar tiba-tiba dah sekilo, tiba-tiba dah 2 kilo. Jadi kalau orang tanya saya, Cik Syukur, sekilo tu banyak tak? Saya cakap sekilo tak banyak. Kalau tuan-tuan kumpul, ada duit kumpul-kumpul, sekejap je. Itu dia berlaku kepada saya. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu aura emas tu, itulah cerita yang pernah jadi kepada saya. Ada orang komen, Rosila, saya terkena pada 2011 dah tak ada duit nak beli benda bukan-bukan. Syed Amar, sebab emas asbab saya jumpa jodoh dengan isteri. Saya jumpa emas kilo, dia jumpa bini. Ibu Resi, saya suka virus kena emas. Zarin, saya asyik tipu diri sendiri, kalau nak simpan sikit banyak pun dah jadi. Oh, memang betul. Kadang-kadang tuan-tuan yang tengok Facebook live saya ni, kalau tuan-tuan tak pernah simpan emas, tuan-tuan susah nak faham apa yang saya cakap. Ya ke Cik Syukur, you simpan emas jadi ketagih, simpan emas tiba-tiba tak sedar jadi banyak. Tuan-tuan, cuba start seketui. Tuan-tuan akan faham apa maksud yang saya cakap. Okey, sambung balik ni cerita dengan penuh semangat ni. So, baik. Apa lagi orang cakap? Cik Syukur, boleh tak bagi nampak muka kacak Cik Syukur? Bukan, saya nak tengok muka Cik Syukur. Tak boleh. Tak Fairuz, saya nak tunjuk slide je hari ni. Nanti baru tengok muka saya. Baik. Jangka masa yang sangat panjang, melihat keuntungan dari segi kuantiti emas. Untuk orang yang nak menyimpan emas, bagi mereka yang penting adalah gram mesti bertambah. Tuan-tuan, orang yang menjadi penyimpan emas, dia punya objektif gram mesti bertambah. Aku start pada awal tahun 1 dinar, ujung tahun mesti ada 12 dinar. Bagi dia tak penting harga naik, harga turun, I don't bother, I don't care. I just nak gram emas meningkat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak simpan emas, pastikan gram emas tuan-tuan meningkat. Itu objektif tuan-tuan. Jangan tengok harga naik, harga turun, nak tunggu turun RM2, RM3 baru nak beli. No. Itu bukan penyimpan, itu namanya pelabur. Okey, kejap lagi kita sampai pelabur.
Baik. Kenapa perlu konsisten? Sebab yang pertama, kita akan dapat cost averaging strategi. Cost averaging strategi ni bermaksud, kita tak tahu harga emas naik ataupun turun. We don't know. Kalau tuan-tuan baca buku investment pun, dia akan cakap don't timing the market. Never timing the market. You might be wrong. Nobody can time the market. So, apa yang tuan-tuan boleh buat adalah beli dengan konsisten supaya tuan-tuan dapat cost averaging. Bila harga bertambah naik, tuan-tuan beli, tuan-tuan dapat puratakan harga tuan-tuan rendah daripada harga semasa. Dan saya nak cerita satu kisah. Tuan-tuan, sesiapa yang baru dengar cerita ini, tuan-tuan akan rasa awesome. Tapi untuk mereka yang dah simpan dinar ni lama, dia pernah dengar cerita ni. Kisah 100 dinar emas. Saya ada seorang customer yang hobinya mengumpul 1 dinar. Dia ni tuan-tuan, ada duit dia beli 1 dinar. Ada duit lebih dia beli 2 dinar. Tapi dalam bentuk 1 dinar lah. 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Jadi dengan kata lain, ada duit lebih dia beli 1 dinar. Dan dia kumpul. Dan secara tidak sedar, tiba-tiba dia dah dapat 100 keping dinar emas. Macam mana saya tahu? Sebab dia menjual 100 dinar ini kepada saya. Dia cakap, Assalamualaikum Cik Syukur. Boleh tak kita jumpa? Saya nak jual dinar lah. Saya kata, boleh, jom kita jumpa. Jumpa dekat McDonald Air-Keruh. Ingat lagi sampai hari ni, jumpa kat McD. Lepas tu dia keluarkan satu plastik ni, plastik gambar ni. Dia cakap, Cik Syukur, saya nak jual 100 dinar. Dia keluarkan, dia bagi dekat saya satu plastik. Saya pun pegang, saya goncang. Saya kata, mana pergi sarung casing plastik dinar ni? Saya tanya dia sebab dinar ni dia ada sarung plastik. Tapi masa dia bagi kat saya ni, dia buang habis. Dia cakap kat saya, Cik Syukur, saya dah buang semua casing plastik ni. Sebab apa? Sebab saya suka pegang, saya suka rasa dinar ni atas tangan saya. Saya tak suka plastik. Saya nak rasa berat dia, cantik dia dalam tangan saya. Lepas tu senang untuk saya simpan dalam plastik kecil ni, boleh muat 100 dinar. Saya pun tepuk dahi, saya cakap, weh ada juga orang macam ni. Tapi saya beli pada harga RM46,500. Tuan-tuan, tahun saya dah lupa. Tetapi waktu itu harga beli balik RM465. Saya beli. So saya bayar dekat dia RM46,500. Dan saya dapat 100 dinar ni. Lepas tu saya gelak seorang-seorang. Saya kata ada orang simpan dinar macam ni. Tetapi tuan-tuan, apa yang saya nak cerita adalah sekiranya tuan-tuan istiqamah menyimpan, tuan-tuan akan dapat. Sama macam abang yang jual dinar ni kat saya. Saya tanya dia, abang nak beli apa ni bang? Dia kata dia nak beli tanah. Saya cakap baguslah. Kalau jual dinar, beli tanah itu adalah aset tukar kepada aset, which is very good. Saya setuju abang jual 100 dinar beli tanah. So, semoga kisah ini menjadi inspirasi kepada tuan-tuan. Baik. Now kita pergi kepada pelabur. Pelabur emas adalah orang yang beli, dia beli dengan harapan akan mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Dari segi psikologi, pelabur emas mahukan keuntungan dalam bentuk peratus keuntungan. Jadi tuan-tuan, pelabur emas ni adalah orang yang selalu bertanya, Cik Syukur, bagus tak kalau saya keluarkan duit daripada ASB, tabung haji, unit trust, saya nak melabur dalam saham pula, dalam emas. Ataupun soalan ni berbentuk, adakah peratus kenaikan harga emas ni lebih daripada ASB, tabung haji, unit trust? Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan orang yang bertanya soalan berbentuk sedemikian, sebenarnya tuan-tuan adalah seorang pelabur. Jadi pelabur ni dia tak tengok berapa gram emas dapat, dia simpan, sama ada dia bocor, ada masalah kebocoran wang ataupun tidak. Itu tidak penting. Bagi dia adalah dia melihat emas sebagai alternatif. Sekarang. Sebagai alternatif kepada pelaburan lain. Jadi dia ada target keuntungan. Jangka masa tidak menentu.
dan dia aktif memantau harga emas. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya melabur emas bagus tak? Saya cakap bagus. Tadi tuan-tuan dah tengok saya tunjuk zaman Donald Trump 4 tahun harga emas naik 52%. 4 tahun. Ni zaman Joe Biden ni kita tak tahu ni tahan berapa banyak lagi nak naik ni. Okay, next. Yang ketiga, strategi pelabur campur bisnes emas. Ini adalah strategi hybrid di mana tuan-tuan boleh melabur atau menyimpan emas dan dalam masa yang sama tuan-tuan buat bisnes dalam gold. Contohnya menjadi dealer public gold. Kenapa benda ni penting? Sebab tak semua platform offer tuan-tuan peluang untuk buat profit dengan menyimpan dan melabur. Jadi kalau tuan-tuan simpan emas dekat bank, simpan emas biasanya bank lah. Tuan-tuan tak boleh buat bisnes dengan bank. Tetapi bila tuan-tuan pilih public gold, tuan-tuan boleh jadi dealer. Apa untungnya jika tuan-tuan buat strategi hybrid? Untungnya macam ni. Jika tuan-tuan beli emas, tuan-tuan akan dapat extra commission on top of dapat produk. So, commission yang dapat tu 1-2% dah menyebabkan tuan-tuan kita panggil spread tu, susuk nilai tu dah jadi semakin kecil. Yang kedua, jika tuan-tuan recommend kawan-kawan nak beli emas, tuan-tuan boleh dapat extra income, tanda terima kasih daripada public gold sebab tuan-tuan recommend orang beli emas. Kawan tuan-tuan dapat emas, tuan-tuan dapat extra income. So ini menyebabkan tuan-tuan lebih cepat untuk untung. Okey, saya nak tanya, siapa yang menonton Facebook Live saya menggunakan strategi ini? Sila komen. Jika tuan-tuan menggunakan strategi hybrid, Cik Syukur, saya adalah penyimpan emas tapi dalam masa yang sama saya jadi dealer public gold. Tak aktif pun tapi saya dealer. Ataupun tuan-tuan, Cik Syukur, saya ni melabur emas dan saya jadi dealer public gold sebab apa? Nanti saya recommend kawan-kawan saya dapat commission, dapat income, dapat diskaun lah semua. Sila berikan komen jika tuan-tuan adalah orang yang menggunakan strategi hybrid, melabur dan buat bisnes. Sila komen, sila tengok. Okay. Now. So, jika tuan-tuan merupakan seorang pelabur emas, saya nak bagi tahu satu tips. Tuan-tuan kena kemahiran analisis teknikal harga emas. Iaitu tuan-tuan kena tahu support, resistance dan momentum. Itu dia. Sembang. Kejap saya nak tunjuk. Okay. Saya nak tunjuk sekejap. Macam mana rupa. Okay. So, tuan-tuan yang mana nak tengok muka saya dah nampak. So, malam ni saya cerita tiba-tiba slide tak berjalan. Tapi saya nak tunjuk juga. Ini dia. Harap tuan-tuan nampak. Sekejap saya nak tengok muncul ke tak. Okey, alhamdulillah cantik muncul. Baik. Apabila tuan-tuan nak jadi pelabur emas, nombor satu, tuan-tuan kena belajar analisis teknikal harga emas. Ini dia software yang saya gunakan. Ini namanya MetaTrader. Tuan-tuan, software ini percuma, tak perlu bayar tuan-tuan. Boleh download free, nama dia MetaTrader 4. Download free, tetapi nak ilmu membaca graf harga emas ni, ilmu ni mahal gila. Macam saya belajar ilmu ini tahun 2006 saya dah belajar pasal graf MetaTrader. Sebab tahun 2006 dulu saya trade forex. Jadi memang saya belajar ilmu ni.
So macam mana rupa dia? Saya tunjuk sikit. Jadi tuan-tuan boleh tengok graf dan tuan-tuan boleh tengok macam ni. Macam ni rupa dia. So kalau tuan-tuan nak jadi pelabur emas profesional, inilah rupa software yang tuan-tuan kena belajar. Nama dia MT4. So bila tuan-tuan ada MetaTrader, tuan-tuan boleh tengok. Sekarang cuba tengok graf yang paling kanan sekali. Kali hijau betul, tengah kali hijau. Kali hijau ni bermaksud harga emas tengah naik. Warna merah maksud dia harga emas tengah turun. Ini adalah graf gold daily . Jadi kalau macam tuan-tuan nak buat analisis, boleh beli ke tak boleh beli, tuan-tuan boleh buat Fibonacci. Macam ni contoh Fibonacci. So bila tuan-tuan buat analisis macam ni, tuan-tuan tengok harga ketika Fibonacci 61.8 bagus beli. Ketika mana? Ketika harga emas 1839.12. Yang ini ni. Jadi bila tuan-tuan tahu analisis, contohnya pakai Fibonacci so tuan-tuan targetlah ketika harga emas 1839 tuan-tuan boleh buat belian sebab dia adalah 61.8 Fibonacci ratio. Ada orang cakap bullish candle apa semua. Ya betul. Tapi malam ni saya bukan nak cerita pasal MT4, tetapi malam ni saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan nak jadi pelabur, tuan-tuan kena ada ilmu pelabur, iaitu belajar Fibonacci MT4. Okey, siapa yang nak belajar MetaTrader 4, bulan depan bulan 2 insya-Allah sahabat saya Encik Syafaat akan mengajar tuan-tuan kelas analisis teknikal harga emas untuk emas fizikal. Bukan untuk trade spot untuk trade fizikal, untuk beli dan jual physical gold. Saya percaya jika tuan-tuan ada ilmu ni, at least otak tuan-tuan tu boleh nampaklah sikit mana nak beli, mana nak borong, apa strategi nak pakai. Salah satu sebab kenapa saya tak ajar ilmu ini dalam posting Facebook saya, sebab saya takut nanti hari-hari orang tanya saya, Cik Syukur hari ni boleh beli emas? Cik Syukur hari ni boleh jual emas? Tuan-tuan, kalau seorang tanya okey. Kalau kena 100 orang tanya soalan yang sama, saya pengsan nak jawab. That's why